Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Hud. Surah Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum adhaba yawmin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Baik, surah ini ialah tafsir bagi surah Zumar, surah Hamid 7. Surah Az-Zumar dan surah Hamid 7. Catat sikit dah. Ya, ada 4 maksud surah. Ada 4 maksud surah. Maksud pertama ataupun dakwa pertama. Dakwa ini perkataan ustaz kita bagi ya ni. Ya. Dakwa pertama tauhid dalam doa. Tauhid fi doa. Dakwa kedua tauhid fil ilmi, ketuhanan, ilmu ketuhanan. Tauhid yang ketiga, dakwah yang ketiga ialah risalah wajib disampaikan dengan sempurna. Dakwah keempat ialah akidah tauhid itu jelas. Yang tidak mau ikuti akidah ini adalah mereka yang degil saja, yang kafir saja. Akidah tauhid ini jelas. Esakan Tuhan ini jelas. Jadi siapa-siapa yang tak ikut akidah itu adalah manusia yang degil, itu orang kafir saja. Jadi dakwah pertama duduk di ayat kedua. Ayat kedua. Dakwah kedua duduk di ayat kelima. Dakwah kedua duduk di ayat kelima. Dakwah ketiga duduk di ayat ke-12. Dakwah keempat duduk di ayat yang ke-17.
Yang pertama ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Allah ta'budu illallah. Dakwa kedua duduk ayat kelima. Dakwa keempat ayat ke-12. Dakwa ketiga ayat ke-12. Dakwa keempat adalah ayat ke-17. Dalam surah ni ada beberapa cerita. Ada beberapa cerita dalam surah ni. Jadi kisah yang akan kita baca lepas pada ni ialah kisah pertama, 2 dengan kisah pertama, 2, 3 dengan 6, menjelaskan maksud bagi dakwah pertama, iaitu tauhid dalam berdoa. Cerita kisah 1, 2, 3 dan 6 untuk huraikan dakwah pertama, iaitu tauhid dalam berdoa. Kisah 4 dengan 5 ialah menghuraikan tentang dakwah yang kedua, tauhid dalam ilmu ketuhanan. Tuhan Maha mengetahui. This is a demonstration of Ustream Producer. Iaitu kisah 4 dengan 5 dakwah kedua. Kisah yang ketujuh ialah dakwah ketiga. Dan akhir surah ialah maksud bagi dakwah keempat. Akhir surah. Sampai akhir surah. Dalam ini ada hukum yang penting yang perlu dipelajari, yaitu tentang ibadat diberi duit, dibayar duit ibadat. Contohnya ibadat tunggu kubur, duit yang diberi, orang yang terima dengan orang yang memberi, apa hukumnya? Dijelaskan dalam ayat ke-15, 16. Ayat 15 dan 16 ialah bagi orang yang ambil duit. Ayat ke-18, 19, 20, ayat 18 sampai ke 22. Ayat 18 ke ayat 19 ke 2 ayat 18 ke 22 ialah tentang orang yang memberi duit. Orang yang menerima satu, orang yang beri satu. Ibadat. Contohnya sembahyang jenazah dibayar duit. Orang yang terima satu, orang yang membayar satu. Tunggu kubur, orang yang buat satu, menerima satu, satu lagi orang yang beri duit satu. Orang mengajar lagi. Tapi orang mengajar ni ada bab lain sikit, iaitu tentang orang memberi. Orang memberi itu tidak terlibat sangat, tetapi orang yang mengajar itu terlibat. Itu tentang ayat 15-16. Nah, demonstration of Ustream Producer. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula. Alif Lam Ra. Hanya Allah Ta'ala lah tidak saja yang tahu maksud bagi 3 huruf ni yang jadi sebahagian daripada ayat. Jadi apa yang saya boleh beritahu ialah ayat yang sambungannya itu ialah ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang diketahui makna dia. Jadi yang bahagian depan itu tak tahu. Orang-orang Jahmiyah selalu menggunakan huruf-huruf ni dengan huraian. Contohnya Allah Ta'ala, alif lam lam ha, dia boleh terjemah tu alif makna apa, lam ha makna apa. La kalimah lam alif pun dia boleh terjemah. Berbagailah mim ha min da Muhammad pun boleh terjemah apa. Pekat huruf tu dia boleh terjemah. Tidak diberitahu kepada kita dalam hadis dan dalam Quran ni pun bahawasanya maksud bagi ayat tu.
Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab ini, kitab yang besar ini, inilah dia kata, inilah kitab yang besar. This is a demonstration Dia of boleh Ustream kena tambah Producer. satu perkataan, kira-kira hadza kitab, hadza kitab, inilah dia kitab uhkimat ayatuhu, yang disusun dengan begitu rapi ayat-ayatnya. Ayat ni disusun, surah ni, ayat-ayat surah ni, ayatnya disusun dengan begitu rapi. Thumma fussilat, kemudian diperjelaskan sejelas-jelasnya Demonstration of Ustream Producer. dengan beri contoh-contoh cerita dalam ni, cerita-cerita Nabi. Min ladun, dari segi Tuhan Allah. Min ladun hakimin khabirin, daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Iaitu tujuannya ialah ujung ayat tu hakimin khabirin, dengan tujuan menuntut hambanya Demonstration untuk of Ustream Producer. untuk mempelajari dan mengkaji Quran ini. Tujuan. Jadi ayat tu disebut gitu, ujung ayat tu kena tanda sendiri lah, tanda sendiri. Tujuannya menuntut hamba-hambanya supaya mempelajari, mengkaji Quran ini. Dan isi kandung Quran ni yang sebanyak-banyak 30 juzuk ni tersimpuh dalam sikit saja. Of Ustream Semua Producer. nabi-nabi, semua rasul-rasul, dan semua dai-dai, semua guru-guru yang sebar agama Allah Ta'ala ini dengan satu kalimah ni aja, iaitu alla ta'budu illa. Jangan kamu sembah, jangan kamu puja, jangan kamu ibadat, jangan kamu seru, jangan kamu zikir, melainkan kepada Allah sahaja. Tidak ada perantara. Demonstration of Tidak Ustream ada Producer. perantara lagi. Alla ta'budu illallah. Dalam surah lain dia kata wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu melakukan syirik dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa pun, tak boleh. Dia detail sikit ni surah ni, pasal dia benda besar ni. Kita nak cerita benda besar ni. Alla ta'budu, ringkasan bagi Quran semua sekali ni ialah alla ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, puja, ibadah, sembahyang, niat, nazar, berdoa, melainkan direct kepada Tuhan saja. Perantaraan mengapa? Jadi Tuhan kata, jadi dalam surah lain ada disebut alla ta'budu illallah wala tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu sembah, jangan sekali-kali kamu sekutukan, buat syirik dengan Allah dengan sesuatu makhluk ataupun benda sekalipun. Makhluk pun tak boleh, benda pun tak boleh. Makhluk sini orang yang mati dah, orang yang mati dah, ataupun orang yang gaib, orang yang tidak ada depan kita. Kita perantaraan dengan satu orang yang dia tu tak ada depan kita. Dia ada di misalnya jauh pada kita ke, duduk di rumah dia ke, itu dia panggil syirik pada Allah juga. Panggil orang. Ini berlaku kepada pengamal-pengamal sihir. Dia suruh orang hidup, orang tu jauh daripada dia. Dia suruh malam-malam dan panggil nama dengan pin ke mak dia, panggil orang tu hidup lagi tu, dia panggil gitu tu syirik juga. Tujuannya ialah nak sihirkan dia. This is a demonstration of Ustream Producer. Innani lakum minhu nadhirun wa basyirun. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad kata, aku ni hanyalah untuk kamu daripada cerita Allah ta'budu illallah tadi, nadhirun, memberi ancaman kepada siapa-siapa yang engkar.
Wa basyirun, memberi berita gembira kepada siapa-siapa yang sahut mengesahkan Allah Ta'ala sahaja ni. Demonstration of Ustream Producer. Jadi dalam tauhid ni, apabila kita sudah tahu kita tu salah, maka sayugialah tuntutan tauhidnya ialah wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu minta ampun dengan Tuhan kamu, dengan pencipta kamu, dengan Tuhan kamu, Lord. Putih kata the Lord, Creator. Ustream Producer. Hendaklah kamu minta ampun dengan Tuhan kamu, the Lord. Rabbukum, Rabb. Dalam bahasa Melayu pula kita pula panggil Tuhan tak sedap. Bahasa masalahnya dia kata Lord tu, Tuhan tu betul dah. Adapun bahasa kita, orang kita tak guna kata tu. Kita panggil pencipta, pemelihara, penjaga, pemilik. Rabb. Thumma tubu ilaih, kemudian dia selepas dia menyesal, dia bertaubat kepada Tuhan. Akibat daripada dia minta ampun dengan lidah dan dengan hati, dan bertaubat, berazam tidak lagi nak buat benda tu. Yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah Ta'ala akan memberi nikmat pada kamu, nikmat yang baik, ila ajalin musamma, sehingga tempoh kamu hidup atau kami. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah, dan Allah Ta'ala akan memberi kepada setiap orang yang dia pilih, setiap orang yang dia pilih. Dhi fadlin, yaitu yang mempunyai, setiap yang mempunyai, yang layak terima, kurnia dia. Fadlah, kurniaan masing-masing, kurnianya. Daripada kurnia dia tu, kurnia masing-masing. Orang yang bertaubat, dalam banyak surah lain dia panggil, dia beri sakinah, dia panggil sakinah, iaitu hidup atau ke bumi itu jadi tenang, tak diserabut, tak ada dah. Orang susah macam mana pun dia tak serabut, dia susah pun dia tak serabut. Wa in tawallau, dan sekiranya kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut akan menimpa kamu adzab yaumin kabir, azab yang pada suatu azab di hari yang besar, iaitu pada mahsyar esok. Berpaling, ajakkan mengesah, supaya mengesah ke Tuhan, sambil lepas pada mengesah pada Tuhan itu minta ampun segala dosa, bertaubat kepada dia. Manusia ni ada saja masalah dia, dosa dia, maka harus dia bertaubat pada Tuhan. Maka siapa yang engkar, berpaling juga, tak mau ikut juga, fa ini, maka aku takut dan bimbang akan timpa kepada kamu azab yaumin kabir, pada azab pada hari yang besar. Sama ada kamu taat ataupun engkar, nak minta ampun ataupun tidak. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kamu semua akan dikembalikan. Di akhirat kelak, siapa-siapa yang engkar ni mati saja, pintu taubat tutup terhadap syirik dan bid'ah. Terhadap dosa-dosa lain tu, anak-anak dia boleh lagi minta ampun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, malah Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain memang berkuasa itu lagi. Surah ini turun di Mekah.
Maka ayat-ayat kafir sini ialah musyrikin. Setengah-setengah kitab tafsir dia tulis itu munafik. Mungkin ayat ni dibaca di Madinah pada itu laku pada orang munafik lah. Tetapi ayat ni mula-mula turun ni di Mekah. Di Mekah tidak ada munafik. Mekah hanya musyrikin saja. Nah, jadi segala yang engkar dalam tauhid ni yang dirujuk kepada kafir-kafir ni adalah jenis musyrikin saja. Jenis musyrikin, sama ada beriman atau musyrikin, dua tu. Tapi setengah-setengah ulama kata dalam ni pun ada munafik. Tapi ayat ni turun di Mekah. Mekah tidak ada munafik. Bali dah ada. Musyrikin ini mempunyai fahaman-fahaman karo. Ini fahaman-fahaman dia. Antara fahaman-fahaman dia ialah ala innahum yathnuna sudurahum. Bahawasanya ingatlah bahawasanya mereka itu senantiasa memalingkan dada-dada mereka daripada Nabi Muhammad. Orang yang nak sepak agama ni dia akan paling daripada orang tu. Paling dada. Paling dada ni mana paling hati. Hati. Bila tengok saja dia berpaling ke lain. Liyastakhfu min, ingin menyembunyikan sesuatu daripada Nabi, daripada orang yang sepak tu. Ala tahwilah hina yastawshuna thiyabahum, iaitu ingatlah pada waktu mereka menyelimutkan diri dengan pakaian-pakaian mereka. Dia selimut diri, dia tak, bila Nabi mari dia selimut. Tak nak tengok, tak nak. Anak kasih tengok. Dia tak nak tengok lah. Kali muka. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ustream producer. Bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, terang, nampakkan. Dia sembunyi pun Tuhan tahu, iaitu dia sembunyi itu dapati itu Tuhan tahu, dan apa yang mereka nampakkan dengan pakaian itu pun tahu. Mari daripada sifat benci kepada Nabi. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap dalam segenap lipatan-lipatan hati manusia. Maka syirik dalam maha mengetahui dalam sifat hati manusia ni ada berlaku di negara kita ni, iaitu mereka kata Tok Guru sekian tahu hati. Awak ingat sikit nak jumpa Tok Guru ni, dia tahu. Jumpa Tok Bomo ni, dia tahu. Siapa-siapa yang ada akidah tu syirik kepada Tuhan. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada dalam hati. Maksudnya Allah Ta'ala dalam kita buat ibadat, saya beri contoh nah. Kita buat ibadat, kita sembahyang, kita solat berjemaah misalnya. Masing-masing itu dia ada iman masing-masing, derajat iman masing-masing. Iman ni naik dengan ilmu. Iman tidak naik dengan zikir. Iman naik dengan ilmu, iaitu ilmu Quran dan hadis yang dia belajar. Kemudian orang yang ada yang derajat iman sekian, masa dia solat tu ikhlas dia berapa banyak, Allah Ta'ala tahu. Iman dia berapa banyak, ikhlas dia berapa banyak. Lepas tu buat mengikut prosedur yang betul. Berapa markah yang dia buat yang betul tu, Allah Ta'ala tahu belaka. Maka Allah Ta'ala lah yang akan tahu satu lagi, ikhlas ke tidak orang tu dalam ibadat dia. Campur semua sekali tu keluar satu markah. Itulah. Apa dia? Malaikat yang mencatat tak tahu. Dia catat je. Dia catat. Yang kita baca, yang kita buat tu dia tengok tu dia tulis. Yang mana yang ada dalam hati, iman berapa banyak, itu dia tak tahu.
Iman tu berapa banyak, darjat iman tu berapa, khusyuk, ikhlas. Khusyuk satu, ikhlas satu, semua tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka ibadat awal itu, walaupun kita solat bersama, markah lain-lain. Cuma darjat 27 tu insya-Allah dapat lah. Tapi pahala tu pula, pahala tu tak sama. Wa ma min dabbatin fil ardi. Jadi Allah Ta'ala ayat 5 ni mengetahui, mengetahui itu sifat Tuhan tu. Dia maha mengetahui apa yang kita sembunyi ke, apa yang kita nyata ke, apa yang ikhlas ke tidak dalam hati. Itu dia tahu. Ayat 5. Dalil kepada cerita dia tahu tu. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dan tidak ada binatang yang merayap atas muka bumi, sama ada ternak ke yang liar yang ada atas muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas kuasaan Allah untuk memberi rezeki kepada binatang yang dia hidupkan itu. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Ta'ala tahu tempat mana makhluk tu duduk, kediaman dia lah, duduk di mana. Wa mustawda'aha, dan di mana tempat dia simpan, disimpan makhluk tu. Kullun, masing-masing itu fi kitabim mubin, duduk dalam kitab yang jelas nyata di sisi Tuhan. Di Lauh Mahfuz tu sana tertulis siap. Dia begini, binatang yang keluar pagi perut kosong, dia balik perut kenyang. Dia keluar pagi kosong, balik kenyang. Jadi Tuhan dia terbang kat situ. Kalau dia burung, dia terbang kat situ, dapat makanan banyak di situ. Dia terbang ke sana, dapat situ pula. Gitu. Dan Allah Ta'ala tahu tempat dia. Kalau dia tu jenis tak boleh terbang, contohnya ulat ke apa ke, Tuhan beri juga rezeki kepada tempat mana yang benda tu duduk. Ada satu hadis katanya, Nabi kata walaupun ulat dalam batu, Tuhan beri rezeki kepada makhluk tu kerana dia yang bubuh makhluk tu dalam batu. Jadi sahabat tak faham. Lalu Nabi kata ambil satu batu, ambil batu tu. Lalu dia ambil batu tu, dia kata, Nabi kata pecah ke batu tu. Bila dia pecah ke batu tu, keluar satu batu lain. Nabi kata pecah ke batu tu, keluar batu lain yang lebih kecil. Nabi kata pecah batu tu, pecah batu tu, keluar satu ekor ulat, di mulutnya ada sedikit daun. This is a demonstration of Ustream producer. Macam mana dia bubuk? Wallahu alam. Pasal dia letak di situ, maka dia boleh makan lah. Kalau dia nak boleh hidup, kalau dia tak nak boleh hidup, dia tak boleh makan, mati. Macam juga kita ya. Kita sekarang ni, misalnya duduk di sini, kita tak tahu kita nak makan di mana lepas padanya. Agak tu ada lah, agak-agak tu ada lah. Jadi satu orang duduk di satu tempat, daripada sini nak pergi ke Ipoh misalnya, dia pergi tengah jalan tu, dia singgah satu tempat, itu tempat rezeki itu sedia untuk dia di situ. Dia sebanyak mana yang dia sepatut makan ada. Kemudian dia pergi tempat lain, singgah tempat lain, makan situ. Sampai tempat lain, sampai gitu ya. Jadi makanan tu sudah sedia di tempat yang dia nak pergi. Bukan setakat di rumah, di mana saja. Kalau Tuhan nak takdir kita ni hidup, dia beri rezeki. Kalau dia takdir sudah mati tu, lain. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan, menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, fi sittati ayyam, dalam 6 masa.
kana arshuhu 'alal ma. Masa dia buat tu, This is Arasy Allah Ta'ala tu a duduk atas Ustream air. producer. Macam mana tak tahu, tapi dia kata gitu. Masa dia cipta mula-mula tu, masa bumi dengan bumi dengan langit tu duduk sekali tu, Arasy tu atas air. Macam mana? Wallahu a'lam. Dia cerita gitu. Tujuan penciptaan langit dan bumi, tujuan menciptakan langit dan bumi dan cerita duduk Arasy atas air ni, liyabluwakum, supaya dapat menguji siapa di antara kamu, menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Bukan terbanyak, terbaik saja. Wala in kulta, dan sekiranya kamu tak berkata, innakum mab'uthun min ba'dil maut, sungguh-sungguh kamu semua ni akan dibangkitkan selepas mati. Sekiranya kamu kata pada orang musyrikin, innakum, bahawa benar-benar kamu mab'uthun min ba'dil maut, akan dibangkitkan selepas mati, liyaqulanna alladhina kafaru, pasti orang-orang yang kafir itu berkata, inna hadha, ini tidak lain tidak bukan, illa sihrun mubin, melainkan sihir yang jelas nyata, iaitu sesat yang jelas nyata. Sesat dah. Demonstration of Ustream producer. Wala in akharna anhumul azab, dan jika kami lewatkan pada dia tu azab, pada mereka tu azab, ila ummatin ma'dudatin, sehingga tempoh yang telah ditetapkan. Bila musyrik Mekah ni, Tuhan lewatkan dia pada dia azab. Dia berasa dia tu okey, dia berasa dia tu ramai lawan Nabi kan. Of Ustream producer. Bila kata gitu, la yaqulun nama yahbisu, mereka pasti akan kata, apa yang menghalang azab tu tiba pada kami ni. Itu dia, iaitu dengan nada yang mempersenda. Bila nak kena, gitulah. Dia tak tahu bahawasanya lepas Badar tu 70 orang pun dia mati. Dia tak tahu. Ala, ketahuilah, yauma ya'tihim, hari di mata datangnya azab itu pada mereka, laisa masrufan, tidak ada lagi dipalingkan, anhum, daripada mereka, wa haqa bihim, dan akan meliputi terhadap mereka itu, makanu bihi yastahzi'un, daripada apa yang mereka dulu ejek-ejek pada Nabi. Apabila azab nak mati tu mari menimpa, wa haqa bihim, meliputi azab tu pada dia untuk mati dah. Dia tahu dah dia akan mati dah. Maka masa tu tidak ada siapa lagi boleh tolong dia. Maka Tuhan kata makan terhadap apa yang mereka dulu bihi, terhadap ajakan mengesakan Allah Ta'ala ini, yastahzi'un, mereka mengejek-ngejek. Allah musyrik lagi, wala in adzaqnal insana minna rahmatan, sekiranya kami beri suatu rahmat kepada insan kufur itu daripada kami, thumma naza'naha min, kemudian kami tarik balik. Dia Tuhan beri, kemudian Tuhan tarik balik rahmat dia, iaitu rezeki ke apa ke, Tuhan tarik balik. Innahu, sesungguhnya dia yang Isa yang kufur itu, la ya'usun, putus asa pada pujaan batil dia. Putus asa, dia nak minta tolong dengan berhala tak jadi dah, nak minta tolong dengan wali pun tak boleh dah, putus asa. Kafurun, dan kufur lagi kepada Tuhan, sangat kufur dia. Dia putus asa. Apabila bala tertimpa pada dia, dia jadi putus asa, tak boleh buat apa dia, pasal dia tidak mengesakan Tuhan kan selama ni.
This is a demonstration of Ustream Producer. Walain azaqnahu, dan sekiranya kami beri pula kepadanya na'ma ba'da dharra masathu, sebahagian daripada bala bencana yang menimpa dia tadi. Kami beri kepada dia satu nikmat baru selepas bala daripada bala yang telah menimpa daripada dia tu. La yaqulanna dhahaba sayyi'ati 'abdu anni, mereka pasti akan kata hilang dah benda ni daripada aku, tak sabit dengan Tuhan langsung, hilang dah. Saya pergi tengok di ni, jumpa seolah-olah bila tanya mereka macam mana keadaan banjir pun ni, dia kata air tu naik tu, apa perasaan awak? Dia kata seperti banjir Nabi Nuh, seperti banjir Nabi Nuh. Of Ustream Producer. Lepas tu awak telefon, dia line telefon jalan, dia telefon ke bomba, telefon ke askar, mereka kata reda sajalah, ada mati lah, mana gitu, reda saja. Sebab bomba, tentera, helikopter tak boleh singgah, tak boleh turun. Dan dia hantar semua WhatsApp seluruh kawan-kawan gambar semua pakai tengok belakang. Lepas tu bila saya cakap dengan dia tu seolah-olah macam satu peristiwa yang gitu ya, tak ada benda. La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, maka mereka pasti akan kata telah hilang dah keburukan, bala-bala yang daripada kami, hilang dah. Jadi sekarang ni dia minta dengan duit pula lah, orang lalu apa semua minta peruntukan lah, macam-macam lah. Memang patut orang tu low tak? Tapi bukannya tentang Tuhan ni tak disebut sangat. Tentang Tuhan tu tak disebut sangat. Cerita mana orang ni mari tolong dia, orang ni mari tolong dia, ada cerita tu. Tetapi tentang keesaan kepada Tuhan tu senyap ya. Kau ada nampak dalam TV? Kan dia interview kan? Ada nampak tak? Dia kata nasib baik lah kerajaan tolong kita, gitu ya dia kata ya. Atau NGO mari tolong kita, gitu ya kata. Tak. Innahu la farihun, sesungguhnya dia tu artinya rasa bangga dengan perbuatannya. Fakhurun, dan sombong pada anggota, bangga kepada, dalam hati berasa bangga, di luar tu berasa nampak sombong. Illa alladzina sabaru, melainkan orang-orang yang bersabar, orang beriman yang sabar, wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Ulaika lahum maghfiratun, orang-orang yang ada sifat begini mendapat keampunan daripada Tuhan mereka, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar Tuhan beri. Iaitu orang yang kena bala begini, dia terus minta ampun dengan Tuhan, minta ampun. Dosa syirik ada buat, mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tak, jadi minta ampun dosa. Wa idza ayat berkenaan dengan bala-bala begini macam surah Zumar, wa idza adaqnal insana durrun, apabila dia timpa pada insan yang kufur itu bala musibah, da'a rabbahu, terus dia doa pada Tuhan, muniban ilaihi, seolah-olah macam orang alim, macam orang beriman dia. Thumma idza khawwalahu ni'mah, kemudian apabila diberi nikmat baru pada dia, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, terus dia lupa pada Allah Ta'ala
pada Allah dulu yang dia minta Demonstration of tolong. Ustream Minta producer. tolong, selamatlah kami dah dulu. Kul kata pada mereka, Rasul kata, tamatta' bi kufrika qalilan. Bersedap-sedaplah kamu dengan kekufuran kamu sementara. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu pemilik neraka sebenar. Maksud saya beritahunya gini, jangan engkar. Jadi kita sudah buat silap, bala sudah mari, bala sudah letak dah. This is a demonstration Nah, of apa yang perlu Ustream buat producer. ialah kembali mengesakan Tuhan balik, berhenti buat syirik, berhenti buat bid'ah, maulud-maulud berhentilah buat, berhentilah tunggu kubur, berhentilah suruh orang semaya ajak untuk kita, berhentilah kau doa direct pada Tuhan. Pasal masa awak banjir terenai itu, awak doa direct ke Tuhan tu, tak suruh orang semaya ajak masa tu lah, tak suruh dia, ya Allah gitu, direct lah tu. Of Ustream producer. Dan kata-kata yang ikhlas masa doa tu, masa dalam keadaan musibah tu, Tuhan makbul. Maka yang hanya rusak ialah harta benda aja. Nah, bukan mati, hanya sedikit saja yang mati. Yang harta benda tu hancur. Itu warning lah tu. Tak, warning je lah. Mana harta benda tu boleh kita baiki balik. Dan sekarang ni kerajaan tolong banyak. Orang NGO pun tolong banyak juga. Of Ustream Kira lah producer. kerajaan negeri, kerajaan pusat, NGO ke siapa tolong tu, memang tolong dah lah. Tapi jangan lupa lah, berhenti buat maulud ni, berhentilah. Tunggu kubur ni, berhentilah. Apa buat seru orang mati dalam kubur baca talqin tu, berhentilah. Buat tahlil kepada orang mati tu, berhentilah. Ikut apa yang Tuhan ajar je, yang diberitahu oleh Nabi kita. Demonstration of Dia Ustream tahulah kau ni producer. maulud tak boleh buat. Dia tahu, bukan tak tahu. Habis kalau dia buat mari itu hancur semua sekali, macam mana? Dah. Saya pergi ke Cameron Highland, tahu-tahu rupa-rupanya 3 negeri terlibat. Penerokaan tanah kawasan tinggi, di lodging Kelantan, di Perak, This is a demonstration lepas tu of di Ustream Pahang, producer. 3 negeri. Jadi 1 kerajaan pembangkang, 2 kerajaan pusat. Jawabnya cerita tentang hakikat besar-besaran itu, cara kerosakan alam sekitar yang begitu besar tu, tak keluar dari TV. Nak keluarkan kita buat juga. Tempat kawasan Teroka tu boleh buat padang kapal terbang. Ikut orang sana 3,000 askar di situ. This is a demonstration Yang buat kerja tu pula of orang Bangladesh Ustream pula tu. Orang Bangla tu beri sewa pada orang Bangla tu pula. Jadi bila hujan mari, terus sapu. Dan itu start dari situ. Memanglah balak tu sudah tutup dah, tapi patut jagalah menanam tu, hakikat tu nak jagalah. Bila hujan mari dengan tebak tu, habis sekali sapu. Jadi yang terlibatnya ialah orang-orang yang Tuhan kodok pula lah. producer. Kodok kena tu, mana bala dia. Ada tu dosa-dosa masing-masing pula situ. Tak. 3,000 askar di situ. Nak naik pun ada polis, nak turun pun polis. 3 jalan naik tu semua boleh berlaku. Boleh pula tutup muka ni. Tak tahu berapa puluh ribu ke ratus ribu Bangla tu dalam. Bangla atau Pakistan atau Demonstration of Ustream producer. tak tahu lah. Banyak. Sampai Teroka tu, kawasan. Dah 3 negeri ni terlibat. Sebab tu tak ada siar. Sepatutnya siar lah dalam TV kita buka tengok belakang. Tak. Tunjuk ni penerokaan, ni kawasan Kelantan, ni kawasan Perak, ni kawasan Pahang. Yang kita salah tu salah lah, silap dah kan. Tak boleh. This is a
demonstration of Ustream Producer. Allah, lemah sungguh. Jadi masing-masing kata, oh sabit ni. Tak, bala mari tu sabit kita sendiri pula. Oh tu. Nah. Itu pun 3 hari ya hujan. Kalau kena seminggu, hari mula-mula berapa? 300 mm. Yang kedua 500. Apa? 4 hari pertama 400. Hari ketiga, hari kedua 300 mm. Hujan lebat ya 50 mm. Hujan lebat satu hari. Hari ketiga 500 mm. Hari keempat stop. Kalau tak stop, tak tahu lah. Macam kena tsunami. Kalau seminggu kan, kalau seminggu tu dah berasanya Sungai Kelantan macam tak ada. Jadi satu sungai besar, satu lautan kosong. Apa? Satu parit besar apa? Satu lapisan besar sepanjang sungai. Berapa juta tan tanah tu sudah dibawa ke laut. Juta-juta tan. Jadi yang mana yang baja-baja tanah tu, baja-baja tu semua gone, hilang ke laut lah. Jadi apa faedah lagi menanam tu kan? Menanam untuk dapat hasil. Jadi sekarang bila nak tanah balik tu kena dengan bubuh dengan baja barunya. Maka bila bubuh baja kena beli tadi, maka mesti racun pula. Tak maulah bagi rumput-rumput tumbuh pasal baja kita beli ni. Betul saya kata. Dia kena kod dah nak beri rumput nak makan. Pasal baja saya beli ni. Pokok-pokok dia panggil selaput tunggu. Dia akan tumbuh tu kan. Dia tak bagi punya racun yang tu pula. Kau pergi kawasan ladang kelapa sawit, kalau jumpa cacing, saya cakap mudah, cacing ni akan hidup menyuburkan tanah. Bila diracun, cacing tu mati. Jadi tanah tu jadi keras, tanah tu sudah tak ada baja. Lepas tu kita ni equatorial forest, di mana bajanya ada lah banyak tu, 2 inci, 3 inci gitu, top side. Yang lain semua tanah merah belakang. Pasal semua zat-zat tu pokok sedup belakang. Jadi dia tinggal top side banyak tu. Bila awak kerap semua sekali, habis. Sebab tu air banjir bau ni merah. Jadi density air pekat, air itu jadi pekat daripada air yang cair, air bersih ni kosong ni cair. Air yang campur dengan selup ni pekat. Mana density air itu berat. Maka dia pergi dengan laju tu, maka hakisan lagi berat. Pasal kita nak rebut kan. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, lahum bagi mereka tu maghfirah, suatu keampunan besar daripada Tuhan, wa ajrun kabir, satu pahala yang besar pula diberi. Tuhan nak kita ni sekarang ni bala sudah lepas, apa yang perlu buat ialah bertaubat ya. Bertaubat aja, jangan ulang lagi. Berhenti buat mulut, berhentilah. Allah. Suruh-suruh untuk wali apa semua berhenti-berhentilah kau. Semaya-semaya ajak yang cara perantaraan ni berhentilah kau. Nah. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika. Ni dakwa yang ketiga. Boleh jadi. Ni berlaku pada Nabi, berlaku juga pada saya. Ayat ni kata saya lah ni. Kata ke Nabi. Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika.
Boleh jadi kamu ni nak tinggalkan sebahagian daripada of Ustream producer. wahyu yang kami telah wahyukan kepada kamu, iaitu maklumat yang sepatut beritahu. Wadha'ikum bihi sadruka, dan menjadi sempit dada kamu, sempit kerananya, jadi sempit kerananya sadruka, dada kamu. Sebab apa? Sebab mereka ni bila kita beritahu tu dia tak nak terima. Kadang-kadang kan saya cakap terang-terang lah kau. Kadang-kadang kan saya nak cakap kata jangan berhenti buat molek pun, jadi saya kadang-kadang saya kata malah lah nak beritahu. Jadi gitu dia jadi. Malah nak beritahu pasal orang kutuk saya ni macam-macam dia kata. Saya kata berhenti buat semaya ajak, dia kata saya ni sesat, saya ni macam-macam dia kata. Saya kata berhenti suruh orang mati dalam kubur tu, buat talqin tu, berhenti. Oh, dia kata ustaz tu nak mandai-mandai. Of Ustream producer. Sungguh saya cakap ni. Tapi betul Ustaz. Kita berasa sempit dada, kita berasa pakai aku ajar saja begitu je lah. Ni ayat dia, ni ayat dia. Jadi apa yang saya alami, yang Nabi alami, Nabi melami ni benda ni. Nah, dia jadi awak pun akan alami benda yang sama. Nak cerita ke air serabut ni, kalau cerita lawan ni. Macam saya jumpa dua orang Saudi di atas bukit Of Ustream Kamera producer. Highland. Dua orang Saudi, saya tanya dia, awak orang Saudi? Dia orang Saudi pula, Saudi Mekah pula tu. Dia duduk di Huzaifah, apa nama dia kata. Dua orang. Lalu saya tanya dia, awak orang yang Saudi, kalau awak ada hajat, awak macam mana? Awak semayang hajat ke? Dia kata tak boleh, bila tu. Habis awak macam, saya kata, dia kata doang lah, doang saja. Saya nak tanya awak satu lagi. Kita tak beritahu hak kita ni. Tanya dia. Tanya dia. Bukan saya beri feed ke dia. Tidak, saya tanya dia. Saya tanya dia, kalau saya suruh satu imam buat semaya ajak ke saya kerana nak naik haji ke, contohnya, ataupun anak nak kahwin ke, nak buat rumah baru ke, lepas tu saya buat makan kepada dia, saya upah kepada dia. Dia kata tu syirik ya, tu dia ada perkataan. Jadi awak upah dia. Dia tanya itu, awak upah dia. Demonstration of Awak upah Ustream dia producer. supaya awak disyirik kepada Tuhan. Mana awak beri duit supaya awak boleh masuk neraka. Dia kata saya gitu. Dan saya tulislah benda tu dalam satu WhatsApp, dalam satu Telegram. Allah melenting ustaz-ustaz situ. Boleh jadi dia buat, boleh jadi dia melenting. Patut saya nak tulis, awak buat kau yang ada melenting Ustaz Man tu kata tu. Demonstration Lalu lihat tu. of Ustream producer. Jadi kadang-kadang kita ni dalam hal benda-benda kufur pada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita jadi malah nak beritahu. Tapi ayat macam ni banyak ni. Ayat macam ni banyak. Boleh jadi kamu tak mau beritahu, meninggalkan wahyu. Sempit dada. Apa dia katanya? Ay yaqulu, maksud untuk mereka kata, kalau kita kata mereka akan kata laula unzila alaihi kanzun. Kenapa lah dia duk cakap-cakap tu, dia miskin, duit tak ada dia tu. Kenapa tak beri? Dan dia tu nabi, dia tu rasul. Kenapa tak Tuhan beri kepada dia tu harta kekayaan, dia miskinnya tu. Dia kata. Jadi saya pun gitu lah. Kita duit tak ada. Orang kata juga serupa jadi. Ayat ni jadi macam Demonstration of Ustream jadi serupa. Auja ma'ahu malak. Ataupun datang bersama dia tu malaikat Nabi, malaikat mengiring lah. Kalau pakai baju, kalau bawa kereta, contoh. Maka Tuhan kata, sabarlah, innama anta nadhir, sesungguhnya kamu hanyalah